mungkin orang lain yang tak ada bentuk badan sangat, mungkin sukan tu macam tak ada masalah. Orang matematik datang, seorang orang zoo. Kau siapa? Serius? Tak kenal brand kau macam tu lah. Tapi when PKP hit us, kita dengan orang lah. Kita tak ada dengan manusia. Tak tenang nak Betul. Faham je sebenarnya kenapa kakak dia keras. Kadang-kadang dengar je dia bawa cerita balik dia mengadu kat mak kan. Sabar je lah. Tapi mak pun macam support lah. Dia kata macam kakak as a leader of company, kadang-kadang dia terpaksa buat decision tu. Kadang-kadang dia terpaksa pun keras. Sebab I memang jenis keras sikit lah. Bukan kerana untuk hurt mereka, tapi untuk mereka matang. Betul. Dalam membuat sesuatu. Dah jadi seorang ibu juga. Isteri pun bekerja dekat company sama, suami pun sama. So dari segi macam dengan anak-anak tu pula macam mana? Ada tak cabaran-cabaran dia? The most challenge memang waktu PKP lagi. Memang PKP tu memang hurts betul lah sebenarnya. Ya Allah, rasanya. Tapi bukan kami je, orang lain pun sama. Ada yang hilang pekerjaan waktu tu. Dan kami duk fikir team nak makan apa, tak nak kita kena kerja ni, kita nak berniaga apa ni, nak kena dapatkan cash flow ni. Waktu tu memang kerja gila-gila. Kita cari apa barang-barang yang boleh jual, kita cuba jual. Sebab Alhamdulillah waktu tu juga husband belajar marketing. Kita cubalah marketkan apa-apa yang boleh jual waktu tu kan. Mencari opportunity lah. Mencari opportunity memang. Alhamdulillah waktu tu kita jumpa satu produk yang betul-betul dapat sambutan. Tapi bila kita kerja gila-gila tu, adalah anak yang diketepikan sedikit. Ada terkilan lah sebenarnya. Kadang-kadang kita terlalu fikirkan staff nak makan apa, kita nak makan apa nanti kan. Anak-anak kita bagi tengok TV. Ada waktu yang kita sepatutnya, waktu dia umur 2-3 tahun tu mungkin kita banyak bermain. Dan impact kepada PKP tu, dia speech delay lah. Boleh start bercakap pun umur 4 tahun lebih tu baru betul-betul lah terpaksa hantar treatment lah untuk bercakap. Sampai hantar ke treatment? Hantar memang untuk speech delay lah. Therapist. So kalau yang terapis tu 1 minggu berapa kali kelas nak kena? Sebulan 4 kali, seminggu sekali. Okay. So memang kiranya waktu tu 4 tahun, sepatutnya budak 4 tahun dah boleh bercakap banyak vocabulary, tapi dia masih menggunakan bahasa alien gitu. So dah ada proses. Alhamdulillah. So sekarang dah banyak cakap dah. You dah berjaya sampai fasa yang macam ni. Ada tak satu benda, peristiwa yang you rasa macam takkan lupa pun sampai benda, and benda tu menjadi penguat untuk you untuk terus kekal bersama Kimira? Itu je the only one yang you semat kat dalam hati. Inilah penyebab yang I terus bertahan. Awal-awal berniaga ni memang niat nak, orang kata klise apa, tapi memang niat nak ada saham akhirat, which is tolong orang tutup aurat tu ada. So niat tu kiranya one of our jihad. Sebab saya tak pandai berbicara, which is memberi ceramah, share benda-benda baik, jihad yang pergi, yang ada kekuatan untuk terus ke Palestin. Saya tak ada kekuatan itu, dan Allah bagi kekuatan itu melalui berniaga. So saya salurkan kekuatan berniaga tu, yang ada passion dalam berniaga tu, dalam jihad membantu wanita dalam menutup aurat. Sebab waktu tu memang kalau nak cakap dalam pasaran, memang waktu kita start, kalau tugas perasan tak banyak lah. Baik pakaian-pakaian yang betul-betul labuh, yang tutup aurat, labuh pun ketat. Betul. Setuju. Apa tu jihad lah, jihad akhirat. Macam saham akhirat tu kena bawa. Sebab benda-benda lain kita tak pasti. So mengharapkan ini saham akhirat nanti. Dan yang kedua, Kimira ni terdiri daripada family lah, source of income tadi. Memang partners, kalau drop memang tak ada nak wayang. Cari kerja kat mana-mana, tapi itu benda terakhir lah yang kita harapkan terjadi. Ya, betul. So sama juga dengan tim lain. Sebab I rasa tak tahu I nak bagi benefit sebagai manusia ni dengan saluran apa. So tapi dengan build a business, kita build a human dengan team. So kita cuba usaha-usaha kita ni at least dapat mengalirkan sedikit, salurkan rezeki mungkin ke tim-tim yang ada. Dan tim pun boleh bagi duit kat mak ayah,
tak tahu jadi one of satisfaction bila serius lah pada fasa pertama kan, yang paling kita orang rasa best, tiba-tiba team tu dengan kerja Kimi lah, kita dah baru 2-3 tahun tau bisnes, macam rasa kecil-kecil je lah kan, tapi dia mampu beli kereta. Tapi benda tu macam ya Allah, mungkin dia rasa biasalah kereta, tapi kita rasa macam ya Allah, dia dapat beli kereta dengan hasil usaha company ni, dengan hasil usaha dia. Rasa itulah caranya. Nak bagi duit 3,000 macam tak dapat, tapi hopefully dapat manfaatkan manusia dari segi itu. Face tak? Depression, anxiety, sebab kita tahu sekarang ni anxiety benda yang sangat-sangat biasa dah dalam keadaan fasa ekonomi yang agak sangat kita tak mencabar. cannot predict lah. Ya, betul. So macam mana you punya situation? Whether you sendiri dah face benda ni ataupun tak ada, okey je. Lalu okey je. I tak pernah. Fasa-fasa yang terduduk, tak masuk income langsung tu kan pernah berlaku kan. Waktu tu alhamdulillah, satu, Allah bantulah. Allah datangkan orang-orang yang sangat supportive. Which is ingat lagi menangis dekat my dad, tak bayar lagi kuliah. Tapi pada waktu tu macam Banyak ke waktu tu nampak banyak lah. Waktu tu nampak banyak lah, tapi macam quite a big chunk lah for us kan. Tak bayar lagi ni, macam mana ni lah, hadap je lah. Tapi dari segi mental tak cuba jagalah, tak nak bagi mental breakdown. Sebab pada I, kalau kita tak jaga mental kita sebagai leader collapse, anak buah dia macam mana? Macam tu. So macam nak kau tak ada pilihan pun, kau memang kena jaga mental kau. Macam tu. Tapi itu dah jadi macam stigma masyarakat. Kalau orang yang bisnes, dia tak boleh ada masalah dari segi mental. Dia tak boleh nampak lemah. Tapi sedangkan kadang-kadang founder tu sendiri ataupun owner bisnes tu sendiri, dia pun manusia biasa. Dia akan face juga benda-benda macam ni. Ya, betul. So adalah 2-3 time kena panic attack waktu tu, sebab memang disebabkan PKP, hutang dah makin banyak sampai 6 figures. So quite a lot. Which is kita kalau tapi kita usaha, bukan kita ada usaha tau. Cuma kadang-kadang bila usaha tu kita tak boleh nak bayar sebanyak yang boleh kan. Sebab kita ada komitmen lain kan. Kadang-kadang berfikir-fikir lah. Cuma I nak train myself jangan fikirkan sangat masalah, which is kita fokus pada mencari solution. So carilah solution. Tapi pada waktu tu macam pelik jugalah, macam tak rasa pun waktu tu macam sedih ke down ke apa. Tapi macam tengah baring je, my first panic attack lah. Tengah baring je tiba-tiba kena serang, which is, dia macam palpitation, macam tak boleh bernafas. Dan tentu memang rasa nak mati lah. Macam ya Allah, kalau aku mati tengah baring, which is tengah relax kan. Tengah relax. Tapi itulah mungkin kita minda separuh sedar kan, yang tengah memfikirkan. Tapi tak ada lah macam kita tengah fikir macam mana aku nak solve hutang. Tak ada pun. Badannya sendiri betul. Sebab I jenis kalau tengah stress ke apa, I jenis cakap dengan dia macam cool je, nanti benda ni akan berlalu. Sebab kita pernah face pun benda ni. Tak pun orang lain dah pernah face lah benda ni. Cool je, tarik nafas. Then hadap je, cari solution. Betul itulah circle penting. Which is macam I jumpa someone, this is my situation, macam mana, what is your advice. Tapi advice pun dia ada banyak lah, sebab dia bukan dalam our business kan. Orang tu macam it's okay, I have faced it. Tapi dia boleh je go through. So somehow give indirect motivation lah. 6 figures nak settle banyak. So how you boleh manage bayar semua? Meningkat lah. So kira manage lagi baik sampai sekarang lah. Manage lah, monthly buat installment. Alright. So banyak jugalah challenges yang dilalui. Dan saya nampak yang happy-happy ni. Dia nampak happy macam sebab hari ni kita tahu. Kita tahu di sebalik inilah dia. Dan alhamdulillah sebenarnya Allah dekatkan tim yang sangat supportive. Alhamdulillah. Macam saya cerita tadi, staff nombor 2, nombor 3 masih ada dengan kita. Which is waktu PKP tu semua beberapa bulan half gaji tau sebenarnya.
Dan ada yang someone ni, my team, namanya Dayah. Tahu apa dia buat time PKP tu? Sacrifice yang dia buat untuk company. Barang sampai dekat rumah dia packing kat rumah dia. Dekat tangga rumah dia tu, saya tak ada ambil gambar. Maksudnya bukan packing kat rumah kami, which is the founder ataupun Yang awal-awal masuk. ya, dia orang yang ketiga, keempat macam tu. Mereka adalah orang yang memperjuangkan Kimira sampai sekarang lah. They understand mungkin why, kenapa Kimira punya jihad ni diteruskan. Dan my team lagi seorang, Afifah pun nombor 4 kot. Setahun dia nombor 4 juga. Which is our first year waktu tu. Masih ada sampai sekarang. Tahu apa yang dia nampak, tapi Apa yang nampak? apa yang nampak, tapi I nampak sacrifice mereka lah terhadap company. Disebabkan itu yang kita tak boleh. Sebab bila orang percaya kat kita, kita pun nak buat yang terbaik untuk mereka. So, Katakanlah one day kita tak minta, possibility tu ada. Kita Betul. still kena fikir. Kimira tak ada. Apa yang you dah plan daripada sekarang? Sebab I percaya confirm you dah ada you punya strategi you. Yeah, So macam mana? How you nak manage the situation yang macam itu? Kimira 2022 dan ke belakang adalah satu brand baju sukan muslimah. Which is itulah our main strength. Tapi alhamdulillah 2023 kita sudah berkembang dan kita ada production kita sendiri. So which is production kita tu adalah asset lah. Asset, kekuatan kita. Maksudnya kalau brand itu tak jadi, kita masih boleh buat brand lain, ataupun kita ada kekuatan machine untuk produce apa-apa baju yang ada permintaan. Itu adalah main backup lah sebenarnya. Sebab itu machine yang boleh buat macam-macam produk lain, bukan saja baju sukan muslimah. Mesin yang apa-apa pun inilah yang boleh di-run untuk benda lain kita juga. kena being kreatif menggunakan Faham. kawan lah. Our team pun buat masa ni yang ada, alhamdulillah very sangat adaptable dengan apa-apa situation. Sebab kita pun selalu menekankan, which is sekarang ni zaman tak macam dulu. Kat mana-mana you kerja, kat Kimira ke kat tempat lain ke, sama je. Struggle dia sama. Sebab ekonomi sekarang tak menentu. Betul. Masuklah dalam industri mana-mana. F&B, berapa banyak F&B yang tutup, tapi berapa banyak F&B yang makin berjaya. So no matter what you kerja, kalau lillahi ta'ala, insyaAllah Allah jaga. Dia nak cakap macam bila tutup satu opportunity kat situ, boleh jadi itu opportunity kita pula. Betul. Cuma kita dapat ambil ke tak dapat ambil je. Ya, betul. Kita bergantungan dengan Allah. Apa-apa kita minta dengan Allah lah. Dengan Allah, kadang-kadang dia buka rezeki yang sangat tak disangka-sangka. Perjalanan 5 tahun ni banyak sangat bantuan-bantuan Allah yang kita rasa malu untuk terima sebenarnya. Boleh share sikit ke? Kalau boleh share Antara Okay. yang paling diingati lah. apa yang paling ni Yang macam wow, tak sangka. Ah. Macam ni you punya Tuhan bantu aku. ya, sebenarnya ya Allah, sebab itulah dia rasa macam jatuh tu dia taklah sampai emotional state yang sangat down sangat. Sebab memang Allah bantu tu, nampak tau. Contohnya lah waktu PKP, waktu tu memang pandai meniaga baju sukan muslimah je, tak pernah meniaga benda lain lah. Waktu tu kebetulan direzekikan jumpa dengan someone ni, which is adik partner. Dia pergi belajar burung kat China. Okay. Tak PKP tak apa pun, dia macam tiba-tiba je dia nak belajar. Dan tiba-tiba je I pun nak jumpa dia, macam nak belajar juga. Macam sedangkan kita ada business lain, macam saja je nak belajar, mungkin dapat kat course ke untuk company ke kan. Cuba try membeli cara dia lah, ada cara platform lah apalah kan. Dan waktu tu, lepas tu PKP, sudah aku tak tahu nak belanja niaga apa ni. Sebab baju sukan bukan essential kan, hilang tak buka, kedai yang tak buka kena duduk rumah kan. So waktu tu bermulalah fasa meniaga borong beli Cina. Carilah produk-produk yang waktu tu laku. So kalau tak tahu nak beli kat mana. Dan waktu fasa PKP tu jugalah Allah rezekikan my partner dapat jumpa seorang cikgu marketing sangat tak berkira, which is dia bagi ilmu, dia ajar from A to Z. My partner pun rasa responsible untuk
menjaga company kan. So, tak nak kita kena survive kan. Kita cuba je lah run business produk lain. Kiranya waktu kita datang tak ada sale. Kita baru guna ilmu-ilmu yang tiba-tiba datang waktu tu. Faham. Allah atur cantik. Kau you kena panic attack. So I nak tahu macam mana you handle panic attack. Ada lagi ke sekarang? Beberapa bulan ni tak kena lah. Alhamdulillah. I have to tenangkan myself sendiri. So ujian tu memang datang je. Datang je setiap bulan ada je. Dia nak stop. Paling baru sebenarnya kita punya raya waktu raya hari tu lah. So we expect a lot. Dan kita spend a lot. Dan dia punya result tak seperti yang kita ingat. Which is itu impact to our company lah. Sebab kita biasa sale begini-gini, tapi pada bulan itu sale begitu. Which is our overhead memang double lah untuk kita punya sale. Waktu tu macam tak banyak gaji kenapa ni. Okay, cuba cari solution. Orang kat luar sana yang mungkin dia nak involve daripada dunia biasa, dia nak masuk ke dunia bisnes, daripada tak pernah tahu pasal marketing ataupun any business, benda-benda semua ni, tiba-tiba dia nak join ataupun dia nak try. Sebab sekarang kita tahu ekonomi very struggle, nak hidup macam-macam, nak kena bayar itu ini, and benda pula perbelanjaan kita pula semua dah makin mahal apa semua kan. So diorang dah macam-macam cara. So apa you punya advice lah untuk diorang yang you dah ada kat tahap ni and you nampak kalau you nak join, you nak masuk ke bidang macam ni, you kena ada benda ni. So business ni memang it's a journey lah. Kalau siapa yang nak join, Siapa nak join? Macam dropship knowledge tu kena ada. You kena dahagakan knowledge. Sebab setiap fasa bisnes tu berbeza dan memerlukan knowledge yang berbeza. So kita sentiasa kena prepare ourselves untuk face apa benda yang berlaku. Kedua, bisnes tu kena ada passionate lah. Ada tak you guys macam ada satu benda yang akan jadi apa-apa pun korang akan buat benda tu juga. Macam tengah berjalan, batu-batu halangan, tapi kita teruskan juga. Very passionate lah. So kalau buat bisnes sekadar saja-saja, susah nak mungkin berniaga tu berbeza, tapi untuk membina company, membina legacy, itu satu cerita yang berbeza, sangat berbeza lah. You have to be very passionate sebab ujian tu boleh datang dari segala sudut. Supplier ke, customer ke, lagi-lagi dunia sekarang kan, dunia viral. Walaupun company besar pun boleh collapse macam tu, sekelip mata je. So kita sebagai business woman atau businessman memang kena prepare any possibilities lah. Sabar dan cari the right guru, the right circle, the right team, dan sentiasa improve yourself. Sebenarnya satu lagi, kalau kita ni sebagai manusia, perasan tak kita ni sebagai magnet. Kita bila kita macam ni, kita tarik orang yang macam mana. So macam so bawa diri tu ke jalan yang benar lah. Yang datang tu orang-orang yang benar lah sebenarnya. Supaya kita tidaklah kerap sangat terluka dengan orang-orang yang salah. Gitu. Ingat ya Nadia, ingat. Ingat. Okay, alright. So hari ni kita dah dengar, saya pun dah terhilang tadi. Okay, sekarang kita dah dengar macam-macam perjalanan journey dari segi challenging dia, dari segi apa yang best dia, macam mana daripada bawah jatuh bangun tergolek tadi kan. So terima kasihlah banyak sebab berada dalam kita punya podcast kita hari ni. Podcast yang pertama. Yang pertama. So memang kita bawa special betul pembuka podcast kita hari ni. So insyaAllah kita akan ke next episode untuk tajuk yang lebih menarik. Okay, untuk korang yang nak ataupun korang ada idea untuk next episode apa tajuk yang best, korang boleh komen dekat kita punya kat bawah, so that nanti kita boleh tengok yang mana yang okay, mana yang ramai komen, so kita akan pilih. Kita pilih yang terbaik. Okay, alright, thank you so much kerana korang stay daripada tadi sampai sekarang.
Thank you so much again. And minta maaf kalau ada apa-apa salah silap. And thank you again. Jangan lupa korang. untuk follow juga kita punya YouTube. Ya, jangan lupa subscribe, like, follow, subscribe. Okay, alright. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Okay, kalau korang nak tahu next episode kita, korang kena Subscribe channel Kimira dan turn on notification.